A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang disayangi lagi dikasihi, Ustaz doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala daripada pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita sekarang ini. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kesihatan yang baik kepada kita semua. Baiklah murid-murid, insya-Allah pada hari ini kita akan bersama-sama lagi dalam pendidikan Islam tahun 5 dalam bidang ibadah, iaitu dalam proses PDPR pada hari ini. Jadi Ustaz berdoa mengharapkan kepada semua murid akan memberi fokus kepada proses pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan segala proses pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, semua tadah tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah, ya Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan keberkatan doa yang baru kita baca sebentar tadi menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan dan memberkati pembelajaran kita pada hari ini. Jom murid-murid, kita melihat tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Kalau kita melihat pada slide yang Ustaz paparkan ini adalah gambar orang yang sedang menunaikan solat. Jadi hari ini kita akan belajar salah satu tajuk dalam bidang ibadah, iaitu solat berjamaah membentuk kekuatan ummah. Baiklah murid-murid, marilah kita sama-sama melihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita yang pertama ialah menyatakan erti solat berjamaah dan hukumnya. Yang pertama. Yang kedua, menyebut lafaznya solat berjamaah sebagai imam dan sebagai makmum. Yang ketiga, menerangkan kelebihan dan kepentingan solat berjamaah. Jadi Ustaz harap ketiga-tiga objektif pembelajaran ini murid-murid dapat menguasai di akhir pembelajaran nanti. Baiklah murid-murid, marilah sama-sama kita melihat objektif pembelajaran yang pertama, iaitu pengertian solat berjamaah. Solat berjamaah ialah solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diketuai oleh seorang imam. Jadi solat berjamaah ini hendaklah ditunaikan secara beramai-ramai. Paling sedikit ialah 2 orang, imam dan makmum. Barulah dikira solat itu solat berjamaah. Kalau kita solat seorang diri, kita tidak dipanggil solat berjamaah. Ingat murid-murid, mesti 2 ataupun lebih baru dikira solat berjamaah. Baiklah murid-murid, hukum solat berjamaah terbahagi ada 2, iaitu yang pertama, hukum fardu kifayah bagi solat fardu, manakala hukum fardu ain bagi solat Jumaat. Ingat murid-murid, solat fardu ialah hukumnya ialah fardu kifayah. Fardu kifayah sekiranya ada sebahagian orang yang telah menunaikan solat secara berjamaah, maka terlepaslah dosa orang-orang yang lain. Tetapi sekiranya contoh satu kampung itu tidak menunaikan solat fardu secara berjamaah, berarti semua sekali penduduk satu kampung itu berdosa.
manakala fardu ain bagi solat Jumaat. Jadi hukum untuk solat Jumaat adalah wajib ke atas setiap orang Muslim lelaki. Ingat murid-murid, lelaki. Orang perempuan tak wajib untuk solat Jumaat. Yang wajib hanya golongan lelaki. Baiklah murid-murid, marilah kita sama-sama melihat lafaz niat sebagai imam dan lafaz niat sebagai makmum. Okey, kita tengok yang pertama. Usalli fardhus subhi raka'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai imam kerana Allah Ta'ala. Ini sekiranya kita menjadi imam. Macam mana kalau kita menjadi makmum? Okey, kita lihat. Usalli fardhus subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Jadi lafaz niatnya hanya berbeza pada imam dan makmum. Yang lain semuanya sama. Jadi ustaz harap kepada semua murid dapat menghafal lafaz niat ini. Terutama sekali bagi yang ingin menjadi imam, kena hafallah yang untuk lafaz niat sebagai imam. Kalau yang makmum ni memang semua kena hafal, khususnya bagi orang lelaki. Perempuan pun boleh juga, tak ada masalah untuk sekiranya solat berjamaah di rumah. Baiklah murid-murid, seterusnya kita melihat kelebihan solat berjamaah. Okey, kelebihannya yang pertama, menambah khusyuk dalam solat. Okey, kelebihan solat berjamaah yang pertama, menambah khusyuk dalam solat. Yang kedua, beroleh pahala 27 kali ganda. Sekiranya kita solat berjamaah, kita akan dapat pahala sebanyak 27 kali ganda. Kalau kita solat secara bersendirian, hanya dapat 1 pahala sahaja. Banyak beza tu murid-murid. Okey, yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sayang kita. Allah pun sayang kita sekiranya kita melakukan solat secara berjamaah. Yang keempat, mengukuhkan ukhuwah sesama umat Islam. Jadi dengan solat berjamaah tadi, kita dapat mengukuhkan ukhuwah, hubungan sesama umat Islam. Dan yang kelima, mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Ini yang penting murid-murid, mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Itu antara kelebihan solat berjamaah. Sekarang kita melihat kepentingan solat berjamaah. Apakah kepentingannya murid-murid? Yang pertama, meningkatkan semangat berpasukan dan kerjasama. Meningkatkan semangat berpasukan dan kerjasama. Itu kepentingan dia. Yang kedua, membentuk diri berdisiplin dan mematuhi ketua. Membentuk diri berdisiplin dan mematuhi ketua. Yang ketiga, melatih diri menepati masa. Ini kepentingan solat berjamaah. Okey, melatih diri, dapat melatih diri kita dalam menepati masa. Yang keempat, menambah rasa kasih sayang dan hormat menghormati tanpa mengira darjat. Yang keempat ni dapat menambahkan rasa kasih sayang dan hormat menghormati antara satu sama lain semasa kita menunaikan solat berjamaah di masjid ataupun di surau. Jadi ustaz harap murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan solat berjamaah. Jadi ustaz rasa sampai di sini dahulu perjumpaan kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain kali. Jadi ustaz harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Semoga terus cemerlang, lindung diri, lindung semua.